Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atimim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini kita dapat bertemu dan berhimpun di dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah majlis kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mulanya sehingga akhirnya. Jadi pada perkongsian pagi ini saya nak mengajak diri saya sendiri dan hadirin semua untuk menghayati sepotong ayat Al-Quran. Oleh kerana tajuk pengajian ataupun tazkirah kita pada pagi ini tidak ditentukan oleh pihak penganjur, jadi saya memilih sepotong ayat Al-Quran untuk menjadi bahan perbincangan kita dan juga muzakarah kita pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-153 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya ini adalah jalanku, mustaqiman, jalan yang lurus. Fattabi'uh, hendaklah kamu mengikuti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW membaca ayat ini. Membaca ayat ini dan disebarkan kepada umat. Sesungguhnya ini adalah merupakan jalanku, jalan yang lurus, hendaklah kamu mengikut. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan. Subul di sini jamak daripada sabilun. Sabilun, sabilani, subul. Sabilun satu jalan. Sabilani dua jalan. Subul jalan-jalan. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut inilah sirat jalanku, jalan yang lurus, jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan. Jadi apabila kamu mengikut berbagai-bagai jalan, fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan berpecah belah daripada jalan kebenaran. Jalan mustaqim yang dibawa oleh Nabi SAW. Dzalikum wasaqakum bihi. Yang demikian itu telah mewasiatkan akan kamu dengannya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kamu dengan jalan yang lurus itu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa ataupun kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. La'alla ini di dalam Al-Quran bukan dengan makna mudah-mudahan ataupun boleh jadi. Sebagaimana yang selalu kita jumpa perkataan la'alla ini dalam Al-Quran kan, la'allakum tattaqun umpamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu sebelum kamu. Maknanya puasa ini bukan sahaja untuk umat Nabi Muhammad SAW, bahkan umat sebelumnya. Dengan berpuasa, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Jadi Imam Suyuti dan beberapa ulama yang lain menyebut la'alla di dalam Al-Quran dengan makna pasti. Kalau kita belajar bahasa Arab, la'alla ni semoga, mudah-mudahan kan. Tetapi dengan makna dalam Al-Quran dengan makna pasti. Pasti jadi orang yang bertakwa kalau betul-betul berpuasa sebagaimana yang dituntut oleh Allah. Dan kita berpuasa sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Sudah tentu jadi orang yang bertakwa.
Jadi dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi, pasti akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Ta'ala apabila mengikuti jalan Nabi. Dalam ayat yang lain, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu kasih kepada Allah, kamu sayang kepada Allah, kamu cinta kepada Allah, bagaimana nak melahirkan kecintaan, nak membuktikan kita cinta kepada Allah? Fattabi'uni, ikut jalanku, jalan yang dibawa oleh Nabi. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Kita orang beriman kena ada perasaan cinta dan sayang kepada Allah. Bukan sahaja kena takut Allah Ta'ala ni, takut daripada azab, siksaan, azab kubur, azab neraka. Bukan kena ada perasaan takut saja kepada Allah. Kepada Allah ni kena ada, selain daripada takut, kita kena ada perasaan sayang, cinta kita kepada Allah. Baru kita lazat buat ibadat. Kalau tidak, duk rasa takut dia tengah sembahyang tu, tak ada perasaan seronok langsung sembahyang. Sembahyang takut. Pergi ke kubur pun takut. Sedangkan pergi ke kubur ni, kubur raudatun min riyadil jannah, hufratun min hufarin nar. Taman daripada taman syurga, lubang daripada lubang neraka. Bukan maksudnya bila masuk dalam kubur mesti kena seksa, mesti kena azab, mesti menggerunkan, menakutkan, tak. Sebab Nabi SAW ajar kan, bila kita baca doa orang, doa mayat tu, bila kita sembahyang jenazah, kita baca apa? Allahumma abdilhu daran khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi, zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, gantikanlah pasangan lebih baik daripada pasangan atas dunia, tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggal atas dunia, keluarga lebih baik daripada keluarga di atas dunia. Maknanya Nabi memberi gambaran kalau orang tu, orang yang beriman kepada Allah, mati tu dia seronok. Dia mendapat sebahagian daripada nikmat syurga sebab dia lubang daripada lubang neraka dan juga taman daripada taman syurga. Bukan semestinya bila duduk dalam kubur ni kena seksa, kena belasah, sebagaimana selalu digembar-gemburkan kepada kita. Maksudnya boleh jadi kalau orang tu orang ma'asi, orang kaki maksiat, dia kufur kepada Allah, dia derhaka kepada Allah, dia kena seksa. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang beriman, dia akan mendapat nikmat. Kuburnya dilapangkan. Allah Ta'ala datangkan kebahagiaan, keseronokan. Isunya di sini saya nak cerita apa? Dalam hati kita bukan kena ada takut sahaja kepada Allah, tetapi kena ada sayang. Bila kita ada sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita telah memiliki salah satu daripada ciri ataupun sifat orang yang beriman kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam Kitabul Iman, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. 3 perkara ini Nabi kata, siapa-siapa yang ada di dalam diri dia, dia telah memiliki kemanisan iman. Yang pertamanya, dia mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Jadi bagaimana nak membuktikan kecintaan kita kepada Allah? Dalam ayat surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nak membuktikan kita kasih kepada Allah, ikut Nabi. Ikut Nabi. Dalam ayat surah Ali Imran tadi kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kamu semua kena ikut aku. Ayat ini pula di dalam surah apa kita baca, surah Al-An'am tadi 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang lurus, hendaklah kamu semua ikut. Maknanya fattabi'u, kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil fi'il amar, suruh ikut. Al-amru lil wujub, maknanya asalnya suruhan menjurus kepada makna wajib. Maknanya mesti kena ikut. Fattabi'u, inilah jalanku, jalan yang lurus, fattabi'u, semua kamu kena ikut. Sebaliknya kalau kita tak ikut jalan Nabi, fattabi'u wala tattabi'u subula, jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan.
Selain daripada Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini, jalan-jalan orang ajak kepada agama ini banyak. Selain daripada jalan-jalan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Ayah Pin, Rasul Kahar, macam-macam ni kan. Itu yang bawa, yang terpesong daripada agama Islam secara terang dan jelas. Yang nak bawa kepada agama Islam juga banyak kumpulan-kumpulan. Jadi kita kena ukur, kita kena nilai apa yang dibawa itu, walaupun orang ni kata nak bawa kepada Islam, orang ni kata nak bawa kepada Islam. Sejajar tak jalan ini dibawa oleh Nabi, Islam yang mereka bawa. Ataupun Islam yang kita bawa. Sejajar tak apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Pada pagi ni saya nak ajak diri saya dan sahabat-sahabat berfikir betul-betul. Perhati betul-betul, kita merenung dan muhasabah. Jalan orang hak kafir Yahudi Nasrani ni tolak tepi dah. Hak tu dah terang-terang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin kan? Waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan juga bukan jalan yang sesat. Yahudi Nasrani tak payah masuk dalam perbincangan kita. Hak tu jelas. Hindu, Buddha dan sebagainya tak payah masuk dalam perbincangan kita pada pagi ini. Yang nak masuk dalam tajuknya, perbahasan kita adalah golongan-golongan yang nak bawa manusia kepada agama Islam. Ikut jalan Nabi ke tak? Ataupun jalan sendiri? Cipta satu kaedah sendiri, pemikiran sendiri, bawaan sendiri, lari daripada jalan Nabi. Itu dipanggil subul. Jalan yang lain daripada jalan yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Di dalam tafsir Muyassar disebut, wa mimma wassakumullahu bihi anna hadza al-islamu. Jalanku yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam. Wa tariqullahi ta'ala al-mustaqimi, iaitu jalan Islam itu jalan Allah Ta'ala yang lurus. Faslukuhu, hendaklah kamu ikut. Dalam tafsir Muyassar kata, wala tasluku subulad dalali, jangan kamu mengikut jalan-jalan yang sesat. Wa tafarraqa bikum, kamu akan berpecah belah. Orang duk pening saya dua ni, pening kepala kami. Ustaz sama ustaz duk berkelahi, asatidzah duk berbala. Banyaknya kumpulan-kumpulan yang mengaku Islam, yang nak bawa kepada Islam. Kami pening. Quran kata jangan pening. Kalau pening betul-betul kepala, boleh makan dosa ke, Panadol ke. Kalau orang tua dulu dia makan ubat cap 3 kaki. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah tengok? Orang tua kita dulu kalau pening dia tak ada Panadol apa, ubat pecat 3 kaki dia makan kalau betul pening kepala. Lalu kalau pening sebab runsing, sebab bercelaru pemikiran, Quran kata ikut jalanku, ikut jalan Nabi. Jalan manusia ni banyak, ustaz-ustaz banyak, tok-tok guru banyak, tok-tok syekh banyak. Jalan selamat, jalanku. Tak ada pening. Tak payah pakai makan Panadol, ubat 3 kaki, dosa apa tak payah. Ikut jalan Nabi, hilang pening. Saya nak bagi satu formula, satu kaedah pada pagi ini. Tengok dalam tafsir Muyassar dia kata, fatafarraqu bikum, yang sebab berpecah belah tak ikut jalan Nabi. Walaupun atas nama ustaz, nama tok guru, nama tok syekh, tak ikut jalan Nabi memang berpecah. Orang nak kata makin lama makin banyak perpecahan yang berlaku dalam masyarakat. Sebab apa? Tak ikut jalan Nabi ya. Sebab Nabi nak bawa ke kanan, dia nak bawa ke kiri. Dia tak ikut jalan Nabi. Wa tabu'unakum, dan akan menjauhkan kamu an sabilillah. Bila ikut berbagai-bagai jalan, pertamanya akan jadi pecah belah, dan yang keduanya disebut di dalam tafsir Muyassar, akan menjauhkan kamu daripada jalan Allah. Zalikum at-tawajjuhu nahwa at-tariq al-mustaqim. Yang demikian itu kita menghala kepada jalan yang lurus. Huwallazi wassaakumullahu bihi, iaitu jalan yang Allah Ta'ala wasiatkan kamu dengannya. Litattaqu azabahu, supaya kamu takut azabnya. Bifi'li awamirihi, dengan kamu menjunjung tinggi perintahnya, wajtinabi nawahihi, iaitu dengan menjauhkan perintahnya. Melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Jadi jelas. Dalam satu tafsir saja kita baca cukup jelas. Jalan untuk supaya kita tidak berpecah belah. Orang Islam nak bersatu, boleh bersatu atas jalan ikut ajaran Nabi. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Nabi kata kepada para sahabat dia,
Kalau aku mati besok, siapa-siapa yang umur dia panjang lagi, mana-mana manusia yang boleh hidup setelah aku mati ini, dia akan melihat suatu perselisihan yang banyak. Nabi dah wafat 1400 tahun lebih dah. Sebab Nabi wafat, sahabat menyaksikan perpecahan umat Islam. Nabi wafat, sahabat-sahabat pun meninggal dunia, wafat, tabi'in pun wafat. Zaman kita sekarang ni, lagi perselisihan lagi banyak. Dan kumpulan-kumpulan yang banyak yang berselisih, yang berbeza di antara satu sama lain itu, semua nak ajak orang kepada Islam. Semua nak ajak orang kepada agama. Tetapi dengan cara masing-masing, kaedah masing-masing, pemikiran masing-masing, bawakan masing-masing. Jadi, kalau betul-betul kita nak kepada Islam, jalan selamat tak dapat lari, tak dapat elak. Melainkan dengan cara kembali kepada Quran hadis. Kalau kita nak kata kembali kepada Tok Guru ni banyak. 1000 Tok Guru, 1000 jalan. Jalan selamat Quran hadis. Ikut jalan Nabi. Nabi kata, kamu akan melihat perselisihan yang banyak, kenalah berpegang kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Maknanya sunnah perjalanan hidup Nabi dan juga perjalanan hidup para Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Dan di hujung hadis itu Nabi kata, "Addu 'alaiha bin nawajis." Kamu gigitlah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin ini dengan gigi gerham kamu. Gigi kita ni yang duduk dalam mulut kita di antara yang kukuh, yang kuat. Kalau orang nak makan daging ke, benda-benda pejal, benda-benda yang keras, orang gigit dengan gigi gerham. Sunnah Nabi dengan sunnah sahabat pun macam tu. Gigit betul-betul, pegang betul-betul, jangan lepas. Kalau pegang lepas jadi sesat juga. Pegang sunnah Nabi, pegang sunnah para sahabat ini. Dalam hadis yang lain, ashabikan nujum, sahabatku bilangannya seperti bintang-bintang di laut, bintang-bintang di langit. Di mana saja kamu dapat petunjuk, ajaran ini dibawa oleh sahabatku, kamu ambil, kamu amalkan. Selain daripada 4 ni, ramai lagi sahabat Nabi. Dan di dalam tafsir Baghawi dia kata, tariqi yakni dini, sirati maknanya jalanku, yakni tariqi dini, agama Islam yang aku bawa. Kalau tak nak bagi jadi berpecah belah, tak nak sesat, ikut Islam. Islam macam mana? Islam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Islam yang dibawa oleh Nabi. Tak ada dah Islam yang lain selain daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan satu hadis di dalam musnad dia. Kalau kata Imam Bukhari, dia ada Sahih Bukhari kan? Imam Muslim dia ada Sahih Muslim. Abu Daud dia ada Sunan Abu Daud. Tirmizi ada Sunan Tirmizi. Nasa'i ada Sunan Nasa'i. Ibnu Majah dia ada Sunan Ibnu Majah. Bila sebut hadis sahih, apa maksud? Maknanya dalam tu hadis-hadis yang sahih. Apa maksud sunan? Sunan itu hadis-hadis yang disusun melalui kaedah fiqh. Dia ada bab taharah dulu, ambil sembahyang, perkara batalkan sembahyang, lepas tu sembahyang, puasa, zakat, haji kan. Itu keadaan susunan dalam kitab fiqh macam tu kan. Jadi dalam kitab hadis yang dinamakan sunan, susunannya mengikut kaedah kitab fiqh. Ada pun musnad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis di dalam musnadnya. Maksudnya kitab hadis yang dinamakan musnad ini adalah mengikut nama senarai para sahabat. Isteri Nabi, Patut Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Itu dipanggil hadis-hadis yang disusun mengikut kaedah senarai nama-nama sahabat ini dipanggil musnad. Imam Ahmad bin Hanbal, dia telah menyusun kitab hadis yang dikenali dengan musnad Imam Ahmad. Di dalam kitab itu dia mengemukakan beberapa riwayat, beberapa hadis Nabi SAW. Dia kata pada satu kali Nabi SAW telah menggaris satu garis. Khatta biyadihi. Dia kata khatta Rasulullah SAW khattan biyadihi summa qala hadza sabilullah mustaqiman. Nabi telah menggaris satu garisan yang lurus. Dia kata inilah jalan Allah, jalan yang lurus. Di kiri kanan garisan tersebut dia menggaris beberapa garisan. Dia kata ini subul. Ini adalah subul. Wa khatta ala yaminihi wa shimalihi summa qala hazihi subul. Inilah jalan-jalan laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi
summa qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Lepas Nabi SAW menggaris satu garisan. Di kiri kanan garisan itu, di berbagai garisan pula dia garis. Dia berkata, hazihi subul. Ini garisan-garisan ini adalah jalan-jalan. Setiap satu jalan ini ada syaitan yang ajak ke arah dia. Jalan pertama, kedua, ketiga, keempat ni semua ada jalan ditunggu oleh syaitan. Kiri kanan ni ada jalan syaitan. Semua syaitan itu akan ajak mereka supaya ikut dia. Hak ikut Nabi satu jalannya. Hak ikut syaitan tu banyak jalan. Yang banyak jalan ini pun kita tengok kalau di akhir zaman ini, sebagaimana yang disebutkan tadi, ternafi tertolaklah Yahudi dan Nasrani itu dah tentu. Hak nak bawa kepada Islam ni pun banyak jalan. Jalan selamat adalah jalan yang dibawa oleh Nabi SAW yang berpandukan kepada Quran. Sebab itu, bila saya buat kajian, saya membaca dan mengkaji, saya dapati di akhir zaman ini bahawa bukan sahaja muncul golongan ini yang menyeru kepada jalan-jalan penyelewengan, jalan-jalan kesesatan, bahkan di zaman Imam Syafi'i lagi, iaitu golongan yang disebut sebagai golongan sufi. Golongan yang disebut sebagai golongan sufi yang mengajak orang seolah-olah kepada agama Islam, tetapi mereka memesongkan ajaran Islam yang sebenar. Hadirin sekalian, tuan-tuan boleh beli, baca kitab Fiqhus Sufi. Kajian-kajian ulama tentang bahayanya pemikiran sufi. Saya beli kitab ni semasa saya berada di Azad Kashmir. Kami duduk kelahi dengan puak-puak sufi di Pakistan, puak-puak tarekat di Pakistan. Juga termasuklah pelajar-pelajar Malaysia yang terlibat dengan kumpulan tasawuf, kumpulan sufi. Tasawuf yang dimaksudkan di sini bukan tasawuf yang nak jaga hati jadi ikhlas, supaya jangan riak, jadi semua tawaduk. Itu betul. Tasawuf di sudut itu kita terima. Itu memang ada dalil dalam Quran hadis supaya kita sentiasa ikhlas, sentiasa tawaduk. Itu memang diterima. Tasawuf yang dimaksudkan di sini adalah tasawuf yang dibawa oleh golongan sufi. Nak mengajak manusia dengan jalan mereka tersendiri. Jadi kita tengok bagaimana pendapat para ulama, di antaranya kajian Imam Syafi'i tentang kumpulan sufi. Dalam kitab ini, muka surat 49, dia kata, la yu'rafu ala wajhi tahdidi man bada'at tasawwufa fil ummatil islamiyah. Tak dapat diketahui secara pasti siapa yang mula-mula wujudnya golongan sufi ini. Imam Syafi'i ini pun tak tahu. Zaman dia pun dah banyak. Bukan zaman kita sekarang. Sejak bila? Wa man huwa awwalu mutasawwifin. Siapa golongan-golongan tasawuf? Tasawuf yang saya maksudkan tadi, saya nak ulang ni, nanti orang potong, orang kata tak kira, ni sama dengan individu yang tertentu, ni tolak tasawuf. Kita terima tasawuf di dalam nak mendidik hati. Bukan golongan tasawuf yang membawa satu ajaran yang terpesong daripada ajaran Nabi. Tasawuf yang macam tu tak betul. Kalau yang memesongkan ajaran daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Imam Syafi'i kata, aku tak tahu bila mereka bermula. Kerana Imam Syafi'i, wa in kana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu andama dakhala al-Misra. Ketika Imam Syafi'i masuk ke negeri Mesir, kan Imam Syafi'i daripada Mekah. Imam Syafi'i ini asal daripada Gaza di Palestin. Lepas tu ayah dia bawa hijrah ke Mekah. Dia membesarlah di Mekah. Lepas tu dia pergi ke Madinah, belajar dengan Imam Malik. Dia berhijrah beberapa buah negara, sehinggalah dia pergi ke Iraq. Sehinggalah dia pergi masuk ke negeri Mesir. Beberapa buah negara didiami oleh Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu. Panjang sejarah perjalanan musafir Imam Syafi'i ini untuk memperdalami ilmu agama. Dia kata, bila aku masuk negeri Mesir, dia kata, taraktu Baghdad. Dia tinggal dari Baghdad, ibu negara Iraq. Dia pergi ke Mesir, aku tinggal Baghdad. Wa qad ahdasan zanadiqatu fiha syai'an yusammunahu sama'. Aku tengok mula-mula masuk ke negeri Mesir ini, satu kumpulan yang dikenali dengan sama' dan juga zanadiqah, golongan-golongan zindik, alladhi anahum syafi'i hum huna alhum, dia kata alladhi anahum syafi'i, yang dikehendaki, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di sini, hum al-mutasawwifatu. Mereka itu adalah golongan tasawuf, golongan-golongan sufi.
Wasamma yang dimaksudkan di sini, dia ada sampai satu kumpulan, dia bertemu dengan kumpulan golongan sufi ini yang sama suka mendengar. Sama di sini al-ghina wal mawajid, wirid-wirid, wal mawalil, music. Kumpulan yang pakai serban ni kita tengok, dia kata dia suka berlagu, suka baca wirid-wirid hak mereka cipta lah, bukan wirid-wirid hak dalam Quran hadis tu diterima, tak ada masalah. Quran pun suruh kita banyak berzikir kan, uzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah mengingati Allah, semoga kamu berjaya. Hari-hari kita kena berzikir, kena ingat kepada Allah. Zikir-zikir yang maksur memang banyak daripada Quran hadis. Di antaranya pagi-pagi Nabi suruh baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali kan? Banyak lagi zikir-zikir, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak zikir yang maksur yang datang daripada hadis-hadis yang sahih. Tapi golongan tasawuf yang dimaksudkan di sini, sufi di sini, mereka tidak mengambil zikir-zikir yang dibawa oleh Nabi. Suka berlagu, suka alat-alat muzik, alladhi yunshidunaha, yang mereka nasyid-nasyidkan, yang mereka lagu-lagukan. Ada tak zaman sekarang ni, bila ada majlis mesti nak ada kompang, nak berzikir. Selawat-selawat mereka pun tak sama yang diajar oleh Nabi SAW. Golongan ni ada tak sekarang ni? Bahkan bertambah banyak. Imam Syafi'i tegur lama dah, ratusan tahun dulu. Masa zaman dia, ketika dia mula-mula masuk Mesir. Kita duk ingat habis Imam Syafi'i wafat, Imam Hanbali Maliki dah wafat apa semua, pokok benda tu dah terpadam, hilang, ditentang oleh ulama-ulama sunnah. Sekarang ni timbul balik. Sebelum nak ceramah tu buat majlis maulid ke apa, mesti nak menasyid dulu, nak menyanyi dulu, nak gendang dulu. Ada tak sekarang ni? Rata-rata masyarakat tertarik dengan seronoknya. Dapat duduk dalam majlis tu dengan cara seolah-olah macam khusyuk. Macam orang kena gam kan. Hayah duduk dalam majlis kan. Kena air ketum kan. Ni golongan Imam air ketum ni dah ada di zaman Imam Syafi'i lagi. Hayah gitu. Rasa seronok. Masyarakat kata inilah Islam yang betul. Hak duk bagi pang Quran hadis ni tak betul. Sebab Tok Guru lebih faham tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi bila kata Tok Guru lebih faham, dia akan pesongkan daripada ajaran Nabi yang sebenar. Kita tengok sini. Imam Syafi'i yang sebut, Imam Syafi'i masuk ke Mesir pada tahun 199 Hijrah. Lalu Imam Syafi'i di antara kata-kata dia yang masyhur, banyak dia ulang dan selalu dia sebut, dia kata di sini, "Lau anna rajulan tasawwafa awalan nahari la ya'ti az-zuhra." La ya'ti az-zuhra, dia kata hatta yakuna ahmaq. Mana-mana orang masuk dalam kumpulan sufi, dia masuk awal pagi. Contohnya pukul 7 pagi kan dia masuk, 8 pagi kan. Waktu zuhur tak keluar daripada pemikiran sufi ataupun kumpulan sufi, dia akan jadi ahmaq, jadi bengong. Ahmaq ni bodoh. Dia masuk sekejap je dalam kumpulan tasawuf. Dia masuk sekejap je. Tak sampai 1 hari pun. Masuk pagi, zuhur tak keluar lagi, jadi bengong. Jadi bangang, Imam Syafi'i kata. Lalu kata-kata lain yang lain disebut lagi. Wa qala aidan man lazima ahadun as-safiyatu ma lazima ahadun as-safiyata. Dia kata ma lazima ahadun as-sufiyata, tidak seseorang itu masuk dalam kumpulan sufi 40 yauman, 40 hari, fa'ada ilaihi aqluhu abadan, maka hilanglah akalnya selama-lamanya. Kalau masuk setengah hari, dia jadi bengong, jadi bodoh. Kalau masuk 40 hari, akan dia hilang selama-lamanya. Kalau masuk lebih pada 40 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun duduk dalam kumpulan ni, bangang sampai kesudah. Siapa sebut? Saya tunjuk kitab fikih lagi. Bukan saya sebut, bukan saya reka benda-benda macam ni. Fikrus Sufi. Pada muka surat 49. Fikrus Sufi fi dha'il kitabi wa sunnati. Pada penilaian kitab dan juga sunnah yang dikarang oleh Abdul Rahman Abdul Khaliq. Bin Abdul Khaliq. Kitab ni saya beli di Peshawar, Pakistan dulu.
ketika duk berhujah dengan Bapak Sofi ni, saya ambil maklumat rupanya dalam kitab, selain dalam kitab ni, di antaranya kitab-kitab yang menghimpunkan semua pemikiran-pemikiran Sufi. Dan saya jumpa, bila saya baca betul kan bila kita tengok di luar, di situ realitinya di Pakistan pun sama, kumpulan beralui, suka duk menasyid, duk menari kan. Balik ke Malaysia pun, ada kumpulan ni. Ingat dah lenyap dah, tapi ada lagi. Kita tengok, banyak. Dan tuan-tuan, kalau kita baca di dalam tafsir Qurtubi, yang saya ni jilid yang ke juzuk yang ke-6, pada muka surat 666. Ketika membahaskan ayat Quran, ayat 90, 91, 92. Bila Nabi Musa alaihissalam dia pergi munajat kepada Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina selama berapa hari? 40 hari 40 malam kan? Dia amanahkan kepada siapa untuk jaga kaum dia? Nabi Harun. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Ada satu Musa lagi, seorang Musa lagi, nama Musa apa? Musa Samiri. Dia cipta anak sapi. Sampai anak sapi itu bagaimana teknologi pada ketika itu boleh menangis, boleh meraung. Mereka sembah anak sapi itu. Mereka sembah. Bila mereka sembah, mereka ada bacaan wirid-wirid yang tertentu. Sambil duk menari, duk berjoget di keliling sapi itu, di samping mereka memegang tongkat. Jadi dalam tafsir Qurtubi pada muka surat yang saya sebutkan tadi 666, tapi tak apa, muka surat dia boleh berbeza. Di dalam mentafsirkan ayat 90, 91, 92 tentang bilakah berlakunya zikir dengan cara menari ini. Zikir sambil melompat, sambil menari. Lepas tu ada yang pegang tongkat, hayung-hayung tongkat ini. Sekarang ni hayung apa? Rida. Ya hanana, ya hanana. Ni. Saya kebetulan semalam, saya pergi majlis orang khotan sunat anak. Dia bagi kain melekat ni. Saya pun ambil tak atas bau lah. Sebab nak masuk masjid Zura sekarang ni, ikut SOP kena bawa sejadah. Saya tak ada sejadah, bawa tak atas ni. Sepanjang jalan saya mari sini, orang duk tegur. Ingat nak masuk satu kumpulan tu dah. Sebab tak rida atas ni. Tapi abang orang tegur, dah masuk kumpulan tu lah. Kumpulan berhaluan kiri ni saya tak dia orang bagi kenduri sunat. Cetaklah atas bau. Nak masuk masjid senang. Jadi nak buat contohnya, dia duk pusing-pusing dulu, pusing tongkat. Lalu orang tanya apa dia. Dalam ni berlaku perbahasan di dalam tafsir Qurtubi ini. Imam Qurtubi menakarkan beberapa pandangan ulama. Mari dia daripada mana ni zikir menari ini, dan selalu orang duk pegang tongkat ni. Ketika nak zikir ni ada bawa tongkat, dalam majlis ilmu ada bawa tongkat. Dia kata mazhabus sufiyati bitalatun wa jahalatun wa dalalatun. Mazhab sufi ini, dia kata pegangan sufi ini adalah suatu mazhab yang sia-sia, jahil dan sesat. Dia kata macam tu. Wa mal islamu illa kitabullahi wa sunnati rasulillahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Islam itu melainkan Quran dan hadis. Kalau nak ikut Islam, dalil Islam adalah Quran dan hadis. Tidaklah Islam itu, dia kata, melainkan kitab Allah dan juga sunnah rasulnya. Wa amma raqsu wa tawajudu fa awalu man ahdasahu ashabus samiri. Dan golongan yang mula-mula menari ini, dia kata, dan juga melahirkan perasaan sedih. Kumpulan-kumpulan ini dia ada zikir menari. Dia selalu buat mari syair-syair, ceramah-ceramah yang sedih je. Ada tak? Selalu dia dapat menarik suatu perhatian orang. Geng-geng Musa Samiri ni dah buat dulu lagi.
Dia kata adalah pengikut-pengikut Musa Samiri, lamma takhadha lahum ajlan jasadan lahu khuwar. Mereka buat anak sapi ini, patung anak sapi yang boleh menangis, yang boleh mengeluarkan suara. Qamu yarqusuna hawalaihi, mereka berdiri, mereka menari di sekelilingnya. Wa tawajadunahu, dan mereka melahirkan perasaan sedih. Wa huwa dinul kuffari wa ubadul ajli. Dia kata ini adalah agama kafir dan penyembah berhala. Penyembah apa dia? Berhala anak unta dia tadi. Wa amal qadibu, adapun tongkat, fa awalu dia kata manittakhazahu az-zanadiqatu. Orang-orang yang mula-mula bawa pegang tongkat ini adalah kumpulan zindik. Liyushghilu bihil muslimin, untuk menyebukkan orang Islam an kitabillahi ta'ala, daripada kitab Allah Ta'ala. Tengok kumpulan budak-budak muda, ustaz-ustaz muda pun sekarang ni dah main tongkat, pergi ceramah mana pun bawa tongkat. Sebab apa? Nabi bawa tongkat. Nabi ni pakai tongkat umur berapa? Umur berapa pakai tongkat? Ketika usia Nabi dah di penghujung usia dia, ketika dia sakit lutut, sakit pinggang, sebab tu dia bawa tongkat. Pada permulaan dia diangkat menjadi rasul, adakah dia bawa tongkat? Tak bawa tongkat. Sebab itu kita kena faham. Sunnah ini terbahagi kepada dua, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab hadis, usul hadis, dan juga kitab usul fiqh. Pertamanya dipanggil sunnatut tashri'iyah, sunnah yang berkaitan dengan hukum syarak. Sembahyang, puasa, zakat, haji, halal, haram, boleh tak boleh, ni hukum syarak. Yang keduanya sunnatul jibiliyah, sunnah adat Nabi. Nabi pakai sorban, Nabi pakai jubah, Nabi belah kambing, Nabi menyaga, Nabi pakai tongkat. Itu adat. Tak ikut tak berdosa. Tetapi dah jadi trend. Jadi budaya orang muda sekarang ni, lebih-lebih lagi yang baru-baru jadi ustaz. Ustaz ni diangkat menjadi tuan guru diangkat menjadi ulama. Senang nak tabai orang ni. Mula angkat dia ustaz, jadi tuan guru, jadi ulama. Lepas tu bagi fatwa, dah jadi ulama. Hak muda-muda ni duk buat tongkat, pergi masuk masjid, orang duk ikut, ramai-ramai ikut belakang. Hubus syuhrah, suka cinta kepada kemasyhuran, keagungan, pujian, sanjungan. Dia jadi melampau sekarang ni. Kalau kita tak tegur, dia akan berterusan. Bila ditegur, dicop Wahabi. Senang aja nak hentam orang. Jadi dia kata mula-mula orang yang buat ni kumpulan zindik. Zanadiqah ni jamak daripada zindiqun, zindiqah ni zanadik. Kumpulan-kumpulan zindik, kumpulan-kumpulan yang sesat. Untuk memesongkan orang Islam daripada kitab Allah. Sebab tu ceramah-ceramah tak percaya Quran hadis. Kata ulama. Ulama mana? Sebut ulama mana dan kitab apa? Bila orang petikai, tak puas hati ya. Kita pun betulkan. Pertama dia dicop. Orang yang petikai kesalahan mereka tu dicop sebagai Wahabi. Waktu pula cabar debat, nak bawa selori kita. Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya bawa juga kena kitab ni fakta, hujah dan dalil. Hari ni baru 2 buah kitab, 3 buah kitab. Kadang-kadang nak hurai satu kitab pun makan masa 1 jam, kadang-kadang 2 jam. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau bawa mari selori ni, berapa bulan nak habis muzakarah? Kalau buat mari selori kita akan buat mari selori. Allah. Saya 2-3 kitab pun saya rasa panjang masa kita nak hurai tu, tak sempat nak hurai. Walaupun 2 kitab saja saya buat mari malam pagi ni. Nak hurai pun nak sejam dekat nak habis lah, dekat nak masuk sejam lah. Dia selori kitab dia nak bawa. Hebat betul lah. Jadi dia kata ini kumpulan zindik. Dia nak memesongkan orang daripada kitab Allah. Innama kana yajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Bahawasanya adalah Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabatnya ketika mereka berzikir, ka'annama ala ru'usihimut tayru wal minal waqari. Seolah-olahnya bila Nabi dan para sahabat berzikir, seolah-olahnya macam di atas kepala mereka ada burung. Apa maksud? Nabi ni Imam Qurtubi sebut, Nabi dan para sahabat kalau berzikir, seolah-olah atas kepala mereka ada burung. Burung tu tak lari. Tapi kalau Yahanana lari tak burung? Bukan burung di atas lari, semua boleh lari. Maknanya kalau burung tu duduk di atas kepala,
Zikir Nabi tu dengan tenang. Kalau sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sebut subhanallah, 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 tak goyang kepala-kepala ni. Kalau goyang kepala, burung lari tak? Dia kata seolah-olahnya atas kepala mereka itu burung. Fayambari lil sultani wa nawabihi. Sepatutnya bagi pemerintah dan timbalannya. Sultan dan juga timbalannya maknanya pemerintah lah. Ayyamna'ahum minal khuduri fil masajidi wa ghairiha. Kena halang mereka daripada masuk masjid dan juga selain daripada masjid-masjid. Dan kena halang kumpulan ini masuk masjid. Sebab dia bahaya kepada masyarakat. Tapi sekarang ni dia halang ke tak? Dibebaskan. Yang kena halang golongan yang memperbetulkan mereka. Golongan yang memperbetulkan mereka ini dihalang, golongan mereka berleluasa mengajar di masjid dan di surau. Sedangkan dalam perbahasan kitab Qurtubi, Imam Qurtubi ini dia sebut wajib bagi pemerintah kena halang. Dia akan berleluasa, akan mempengaruhi masyarakat, akan menarik masyarakat supaya beramal dengan kekarutan mereka. Wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdura ma'ahum. Tak boleh mana-mana orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hadir bersama dengan mereka. Hak duk iklan-iklan tu jangan duk hadir. Mereka tak boleh masuk masjid surau. Perlu dihalang oleh pemerintah. Dan orang lain jangan join sekali. Tetapi orang ramai pergi join. Cuba tuan-tuan masuk dalam WhatsApp ke Facebook. Masuk dalam WhatsApp, Facebook ataupun grup-grup tuan-tuan kan. Grup taman ke keluarga ke. Jangan hadir kumpulan ni, bahaya. Oh, pokok surat tengok. Dia tengok. Dia masuk dah terpengaruh dengan Wahabi. Kita nak pergi zikir, apa masalah. Kita nak bawa tongkat. Ustaz di warak duk bimbing kami, dia dah bertahun dah. Kita tengok dalam ulasan-ulasan kan, bila kita tegur, kami dah ikut dia ni dah bertahun. Dialah memberi kesedaran kepada kami, petunjuk kepada kami. Tiba-tiba mari buat Wahabi ni, dia nak halang kami. Itu jawapan yang tuan-tuan akan kena. Ayat-ayat itu tuan-tuan akan dengar bila kita larang. Sedangkan dalam tafsir ni kata, jangan pergi masuk masjid, jangan join dengan demo. Wala yu'inahum ala batilihim. Sebab wala ni, saya baca yu'inahum ataf daripada ayyahdura. Wala yu'inahum ala batilihim. Jangan tolong mereka di atas kebatilan mereka. Dia nak kutip derma ke nak buat program Jahanana, jangan bagi walaupun sekupang je ustaz, apa masalah. Dia kan minta 1,000, aku bagi RM2. Tadi masa minum-minum pagi tadi ada orang kawan-kawan duk sembang nak buat satu kumpulan-kumpulan zikir, dia minta duit nak kumpul 200,000. Nak berzikir nak cari duit 200,000, nak buat kumpulan apa dia panggil apa? Selawat perdana ke apa? 200,000. Kita buat program ni kita tak minta duit bang orang. Nak cari 200,000 nak buat kumpulan zikir. Nak buat kumpulan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Nak zikir ni kena duit ke? Nak cari 200,000. Jangan tolong. Dalam tafsir ni kata, wala yu'inahum ala batilihim. Jangan tolong mereka di atas kebatilan mereka. Dia kata, hadza mazhabu Malikin wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Ini adalah pegangan pendirian Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Syafi'i dan juga Ahmad. Wa ghairihim min a'immatil muslimin, daripada ulama-ulama Islam. Wabillahi taufiq, dengan Allah Ta'ala itu segala taufik. Yang jadi berleluasa sekarang ni tidak dihalang dan diberi sokongan. Dan itu jadi masalah. Makin lama makin menjadi, saya nampak. Bila kita tegur, hak tegur tu kena. Tidaklah Islam itu, dia kata, melainkan kitab Allah. Wa mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulih. Islam itu tidaklah ada ajaran Islam ini melainkan kembali kepada kitab Allah dan juga ajaran Rasul. Tapi sekarang ni ajak supaya memberi sokongan kepada kumpulan, ajak orang kepada kumpulan. Bukan ajak orang kepada Quran dan hadis. Dan masalah ini hadirin sekalian, dia dah menjadi darah daging, dah menjadi sebatian dalam diri orang yang terlibat. Sebab tu Imam Syafi'i kata kalau masuk pagi, Zuhur tak keluar jadi bengong. Kalau 40 hari, akan dia hilang selama-lamanya. Tapi kalau dah duduk berpuluh tahun, kita nak cerita senang ke benda ni?
Nak bersih balik pemikiran-pemikirannya, rosak ni senang ke? Kalau 40 hari pun dah teruk, tak akan dia hilang. Akan dia tidak kembali balik. Tak boleh pulih. Tidak waras. Itu kalau masuk 40 hari. Dah berapa lama orang duduk dalam kumpulan ni? Kita tengok ajaran-ajaran sesat di Malaysia ni kan. Ayah Ping, kita kata Rasul Kahar dan beberapa ajaran yang lain. Walaupun telah difatwakan sesat, diambil tindakan kepada pemimpin dan pengikut mereka. Dan sebahagian daripada pemimpin mereka telah meninggal dunia. Ajaran itu masih hidup ataupun tidak? Masih hidup. Anak-anak murid pengikut-pengikut ni masih meneruskan ajaran yang batil, yang salah, walaupun telah difatwakan sesat, walaupun telah ditangkap. Dulu orang bawa seorang individu bawa masuk dalam kumpulan Arkam ni, Abu Ya dulu. Bila difatwakan sesat, dia pun jemaah Arkam diharamkan, dia telah meninggal dunia, pengikut dia ada tak lagi berpegang dengan pemikiran dia? Sampai sekarang, ingat senang ke? Kalau dah masuk bertahun-tahun. Bila Arkam dah tak ada, masuk kumpulan-kumpulan baru ni. Orang muda asyik gairah nak buka pondok. Mengaji sikit buka pondok. Mengaji sikit buka pondok. Nak cari pengaruh. Saya baru-baru ni pergi ke sebuah pondok. Sembang dengan kawan-kawan yang orang pondok pun baik dengan saya. Saya jumpa dengan Tok Guru pondok. Dia kata, kami dulu Ustaz, panggil Tok Guru ni, di dalam satu pondok tu, satu kawasan pondok tu kan, Tok Guru ni dia panggil seorang je Tok Guru. Hak lain semua Ustaz. Bila seorang Tok Guru mati, semua dia panggil Ustaz. Dia tak kata, ni belah jadi Tok Guru. Tak, Tok Guru ni dapat title Tok Guru ni seorang. Nak dapat title Tok Guru ni bukan senang. Seorang je. Sekarang ni semua Tok Guru. Hak buka pondok Tok Guru. Buka pondok Tok Guru. Ustaz Rijal buka pondok besar, Tok Guru Rijal pula. Rijalul Ghaib. Nama tak jumpa Ustaz Rijal ni. Semua jadi Tok Guru. Lepas tu dia kata asyik nak buka pondok sekarang ni. Saya jumpa dengan Tok Guru pondok yang ikhlas. Dia pun melahirkan kebimbangan, susah hati. Budak-budak muda asyik nak buka pondok, dia kata. Lepas tu dapat gelaran Tok Guru ni, ramai ustaz muda. Kawan saya yang Tok Guru yang saya jumpa ni memang alim lah. Ilmu alim, memang pakar. Bahasa Arab pun pakar. Dia sendiri orang tak panggil Tok Guru. Dia pun susah hati hadut nama Tok Guru sekarang ni. Dilantik menjadi Tok Guru, akhirnya diangkat menjadi ulama. Bila ulama kan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kamu lawan ulama, kamu lawan nabi. Sebab tu ulama jangan bertikai. Daripada Tok Guru, orang tabah jadi Tok Guru, akhirnya tabah jadi ulama. Bila ulama jangan bertikai, sebab ulama pewaris nabi. Senang. Matematik mereka senang. Tak boleh kita sanggah. Kamu sanggah pewaris nabi. Orang yang berani sanggah pewaris nabi adalah Wahabi. Padahalnya ulama yang mengatakan, yang dikatakan pewaris Nabi itu siapa dia? Bukan semua ulama yang dikatakan pewaris Nabi. Ulama yang dikatakan pewaris Nabi, dia bawa sebagaimana apa yang Nabi bawa. Itu betul pewaris Nabi. Kalau dia bawa ke kiri, hak Nabi nak bawa ke kanan, itu bukan pewaris Nabi. Hak tu saya tak nak tambah. Sebab wallahi ni, pakcik duduk di bawah tu tak apa. Saya duduk di sini tak boleh cakap lagu tu. Dia orang potong serat kan? Dia orang viral kan benda tu. Hak banyak-banyak kita buat keluar dalil kitab kata benda ni salah, mereka tenggelamkan. Tunjukkan kok ada benda yang salah kita cakap. Ini perangai buat-buat ni. Saya nak bagi tahu kepada masyarakat hati-hati. Sebab dah jadi teruk sangat sekarang ni. Dah jadi terlalu ketara. Saya semalam sebut di kuliah satu tempat semalam. Mana-mana orang yang sebut kesilapan mereka, mereka kata inilah kerja-kerja Wahabi untuk mengelirukan masyarakat, menyesatkan masyarakat. Sedangkan ada seorang ustaz disebut terang-terang bahawa dia mimpi ada Nabi lagi lahir, ada lagi Nabi yang banyak-banyak tu salah seorangnya ada di Malaysia. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala kata Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Khatamun Nabiyyin. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku. Jadi dia sebut, saya tahu dah dia tarik balik, tetapi dia kata yang memperbetulkan dia ni bukan ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah. Yang memperbetulkan dia ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya siapa? Kalau ahli sunnah wal jamaah saya tak heran. Maknanya kumpulan dia sokong mengatakan nabi ada lagi selepas Nabi Muhammad SAW. Dia kata ini Wahabi punya pasal. Padahal dia terang-terang ni buat salah. Ada ustaz yang kedua tu pula.
Bila dia terang-terang sebut, kalau Tok Guru ke kiri, Rasulullah bawa ke kanan, kena ikut Tok Guru. Orang pun betul kan? Tengok Wahabi memecah belahkan masyarakat, mengelirukan orang. Semua ni diban ke atas Wahabi. Mereka tutup kesalahan-kesalahan mereka ini dengan menuduh, mendatangkan suatu fitnah kepada pihak lain yang memperbetulkan kesilapan mereka. Sekarang ni kita kena cakap terang lah tuan-tuan. Kerana golongan yang suka, masyarakat memang suka dengan cara mereka ini. Cara pakai jubah, stok. Rida atas ni bawa tongkat, nampak pun macam warak, tapi hentam orang Wahabi, sesat, bukan ahli sunnah berjemaah. Mereka bagi fakta, maklumat-maklumat yang salah. Bila orang ajak mereka bermuzakarah, tengok, Nabi kan buat macam tu. Nabi tak ada akhlak macam buat Wahabi ni, sikit debat. Yang kamu cabar orang tu tak salah. Adakah Nabi cabar orang? Nabi sebenarnya kalau kita baca Quran, ada dia cabar. Tapi dah golongan ni tak faham Quran pun tak baca. Dalam Quran membenarkan kita debat. Debat ni salah satu daripada jalan penyelesaian daripada berlaku kekeliruan. Berlaku salah faham. Kita ajak debat. Debat ini bukan nak tunjuk hebat, nak tunjuk ilmu, nak tunjuk gong, nak tunjuk sombong, nak tunjuk gedebel, bukan. Nak cari kebenaran. Berapa ayat ada dalam Quran tentang debat? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mula-mula Allah Ta'ala kata panggillah, serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Cara muzakarah, berbincang, diskusi, tak nak. Akhirnya kita ajak debat. Debat pun bukan nak tunjuk ilmu, bukan nak tunjuk hebat. Nak cari kebenaran. Kamu nak kata kami sesat, kami salah ni, apa dalil, apa bukti? Cakap di depan orang. Jangan cakap depan anak murid kamu ya. Surah kejap nanti saya tunjuk surah ni. Bila cakap cepat ni, tak ada tangkap. Tadi saya cerita surah apa semua kan? Nanti saya tak silap saya surah Qasas. Nanti saya bagi lain. Dia orang nak cabar, duk kata orang sesat, tak betul. Orang ajak muzakarah, tak mana yang kami sesat? Buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang tu surah Al-Baqarah juzuk pertama. Jadi, tengok Wahabi riak. Wahabi ni suka berdebat, suka berbalah dengan orang. Kekeliruan yang mereka timbulkan ini tenggelam. Jadi mereka, masyarakat akan nampak, duk salah ni pokok kita. Lepas tu, bawa marilah hadis Nabi. Siapa-siapa yang belajar ilmu kerana nak tunjuk kepada orang, untuk berdebat dengan orang-orang alim ataupun para ulama', neraka tempat dia. Siapa-siapa yang duk ajak orang berdebat, dengan dia belajar ilmu untuk berdebat dengan orang, untuk menandingi para ulama', neraka tempat dia. Duk baca hadis ni, setelah dia cabar debat, bila orang ajak sungguh dia tak nak. Dia nak buat kitab surori, dia lari. Sebenarnya hadis ini, ada hadis-hadis yang sahih tentang masalah belajar ilmu kerana riak, kerana ada nak ajak orang berdebat ni, ada yang sahih masuk neraka. Tetapi semua orang belajar ilmu memang lillahi ta'ala. Semua kita belajar ilmu dalam mana-mana kumpulan, dia belajar ilmu memang kerana Allah. Cuma sekarang ini bukan dia dah belajar, bukan dia baru nak belajar, dia dah ada ilmu, dia nak ajak orang berdebat, muzakarah untuk membuktikan kebenaran. Itu isunya. Dalam hadis itu sebut, tak kena-mengena hadis itu diketengahkan ataupun dibaca. Hadis itu kata siapa mula-mula nak belajar ilmu kerana riak. Jadi kita belajar ilmu bukan kerana riak, memang kerana Allah Ta'ala. Hak sari dua ni kita panggil sebab kamu menuduh orang sesat. Kamu menuduh orang bukan ahli sunnah wal jemaah. Kamu menuduh bahawa golongan macam sunnah salafi ini duk mengelirukan masyarakat, sedangkan kekeliruan itu ditimbulkan oleh pihak kamu. Alhamdulillah, kebenaran telah terbukti. Wa qul ja idza ja'al haqqu wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, bila datangnya kebenaran itu, kebatilan akan lenyap. Jadi mereka duk tuduh golongan salafi Wahabi ini menyesatkan orang, menimbulkan kekeliruan, bagi maklumat yang salah. Tetapi sekarang ni siapa yang bagi maklumat yang salah? Golongan mana yang mengelirukan orang? Golongan mana yang memeningkan kepala orang? Golongan mana yang mengeluarkan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, kenyataan-kenyataan yang salah, golongan mana? Adakah golongan yang dituduh sebagai Wahabi ataupun mereka sendiri? Sekarang ni rakyat kita kata masyarakat, orang nampak, walaupun orang awam sendiri, bila nilai balik, nak mengaji secara, nak menuntut ilmu secara kebenaran, orang nilai balik, pokok ni hak duk buat keliru ni bukan pokok Wahabi.
Rupa Wahabi dia baca dalil Quran hadis. Hak demo yang buat keliru. Jadi masyarakat dia boleh menilai. Jadi sekarang ni mereka pun bergelumpur. Bila mereka tuduh, kita jawab. Mereka tuduh, kita jawab. Tak puas hati, mari. Jadi orang nampaklah kejujuran bagi pihak yang dikatakan Salafi ini untuk cari kebenaran. Kalau kata andai kata tuduhan kamu itu benar, mari kita muzakarah. Sebab Quran pun menganjurkan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah, bukti, dalil kamu sekiranya kamu orang-orang yang benar. Okey. Jadi sebelum tutup ni saya nak jawab soalan yang dikemukakan tadi. Dia tanya surah apa tadi? Abang ni tanya surah apa? Ayat apa tadi yang saya baca tadi? Ha? Okey. Surah An-Nahl ayat 75. 125. Okey. Lagi ayat apa lagi? Surah Al-Isra ja'al haq wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Isra ayat 81. Okey, ayat apa lagi yang saya tertinggal tersebut surah tadi? Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ayat 81 surah Al-Isra. Okey, ada lagi kita tinggal. Tengok mengaji cara kita kan. Nak dalil, nak fakta. Bila saya cerita tadi, ada sahabat confuse surah apa? Hang tanya, surah apa Ustaz baca tadi? Tetap saya reka bahasa Arab. Tetap saya reka bahasa Arab, saya kata Quran. Ni sahabat kita nak tanya, saya tak marah pun kat dia. Kalau hadis-hadis yang saya baca, dia kata hadis ni dhaif. Saya baru check balik. Betul ke aku baca hadis dhaif? Itu cara pengajian, cara kita ni jelas. Ini anak murid tak boleh tanya Tok Guru. Mengaji satu hala je. Betul kat dia semua. Betul kat dia, sentiasa betul kat dia. Anak murid tak boleh tanya. Jadi siapa yang bertanya itu lemahlah imannya. Jadi takut nak tanya. Okey, ada soalan lagi sahabat? Boleh. Yang pertama, sama ada Imam Suyuti ataupun Imam Qurtubi tadi, dia sokong ke ataupun dia nakalkan? Hak tu kena jelas. Sokong lain, nakal lain. Sokong maknanya pandangan yang mengatakan boleh melihat Rasulullah secara zakrah ni, dia sokong dengan bukti-bukti. Bukti daripada Quran, hadis, itu maknanya sokong. Kalau sekadar menakalkan, dia tidak sokong. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya sebut semalam. Dan juga Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim ketika mentafsirkan hadis wa man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Memang Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari dia menakalkan pendapat daripada golongan-golongan sufi. Tetapi dia kata hadza muskil jiddan. Dia buat komentar pula kenyataan menerima Rasulullah secara yaqzah. Boleh menerima pandangan yang Rasulullah boleh muncul secara yaqzah. Jadi para ulama banyaknya dalam tafsir ataupun di dalam kitab syarah hadis, mereka memang menakalkan golongan-golongan sufi yang mengatakan ada. Tetapi di sudut realiti tak pernah orang jumpa pun. Yang pertamanya di sudut realiti tidak pernah siapa-siapa pun daripada kalangan orang yang hidup pernah melihat Rasulullah secara jaga. Tak ada orang. Kalau dia kata mimpi dia. Kalau kata dia dalam mimpi, kita boleh terima lah. Kalau dia kata dia jumpa Nabi, kita tidak dapat pasti bahawa pengalaman dia, penglihatan dia itu sahih. Sebab dia kata, semua orang tuan-tuan boleh mengaku. Tuan-tuan boleh mengaku. Saya pun boleh mengaku. Tapi benda itu tidak terbukti.
orang yang paling perlu berjumpa dengan Rasulullah ini ketika jaga setelah Rasulullah wafat adalah isteri Nabi sendiri dan para sahabat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berperang dengan Sayyidina Ali di dalam peperangan apa? Peperangan Siffin, peperangan Jamal. Sepatutnya, ya Allah, munculkanlah Rasulullah di depan aku. Sayyidina Ali pun berdoa supaya Rasulullah buat keputusan. Aisyah betul ke Sayyidina Ali betul? Sayyidina Ali pernah berperang dengan siapa dia? Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sepatutnya Rasulullah naik kuda. Daripada kubur dia, bangun. Pecuk kuda, pergi medan perang. Beritahu jangan gaduh. Yang betulnya mungkin Sayyidina Ali, mungkin Muawiyah. Ataupun kamu dua-dua betul, dah, aku nak pergi mati lah, aku nak tidur pula. Tak ada. Sepatutnya mereka lebih layak menerima kemunculan Nabi. Tak pernah. Yang kedua, apa takrif sahabat? Semalam saya dah sebut. Definisi ataupun takrif ni sahabat ni siapa? Man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amina bihi wa mata 'alal Islam. Siapa-siapa yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi, mati di atas landasan Islam. Kalau mati kafir dia tak panggil sahabat. Syiah ni membahagikan sahabat tiga. Hak duk komplain, duk komen tu nampaknya terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Syiah bahagi sahabat ni tiga. Sahabat yang kafir, sahabat yang fasik, sahabat yang beriman. Kita tak ada membahagikan sahabat macam tu. Kullu sahabi udulun. Semua sahabat itu adil, semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa. Sebab Quran sendiri membersihkan nama sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Surah At-Taubah. Jadi itu satu andaian sahaja. Pendapat-pendapat yang berdasarkan kepada andaian, Rasulullah boleh muncul secara yaqazah. Kalau muncul secara yaqazah, orang yang bertemu dengan Rasulullah dipanggil sahabat. Jadi kita berjumpa dengan dia, kita tabi'in. Jamin syurga lah kita. Sebab kita berjumpa dengan sahabat. Jadi sahabat ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, sampai hari kiamat ada. Sekarang ni sahabat Nabi ada ke tak ada lagi? Sahabat Nabi ada ke tak ada sekarang ni? Ada. Habib Umar pernah nampak Rasulullah. Sebab dia dipanggil sahabat. Begitu juga disebut dalam Irsyadul Fuhul. Di dalam bab tahammulur riwayah. Dalam usul hadis ni kalau kita belajar bab tahammulur riwayah, kalau orang kata dia nampak Nabi ketika jaga, dia sahabat. Disebut di dalam kitab usul fiqh yang dikarang oleh Asy-Syaikh Dr. Abdullah Azam pun sama. Dia kata siapa-siapa yang mengaku dia melihat Rasulullah, dia sahabat Nabi. Kita jumpa dengan dia, kita seorang tabi'in. Sekarang ni sahabat Nabi ada lagi tak? Kita tanya orang yang mengaku, kita tanya orang yang kata ada pendapat, dia terima pendapat yang kata Rasulullah boleh muncul dalam keadaan yang qazah. Dia tanya, sahabat sekarang Nabi sekarang ni ada ke tak? Sudah tentu dia akan jawab tak ada. Tak ada macam mana tok guru kamu lihat Rasulullah. Ni bagi jawapan ni. Tengok live ni. Bagi jawapan potong tak apa. Dalam bab ni boleh potong. Maknanya tok guru kamu sahabat Nabi. Aku jumpa dengan tok guru kamu, aku tabi'in. Orang yang berjumpa dengan kita tabi'ut tabi'in. Sampai kiamat tak selesai sahabat ni. Soalan yang pertama, kalau orang mengaku macam tu, tanya dia balik. Sahabat Nabi ada tak zaman sekarang setelah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia kan? Ada dalam riwayat Bukhari tu, ada sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Kalau dia kata sahabat Nabi dah tak ada, di sudut fakta sejarahnya sahabat dah meninggal. Macam mana kata tak ada? Tok guru kamu dia jumpa Rasulullah. Maka tok guru kamu sahabat. Nak jawab apa? Fa buhital ladzi kafar. Tercenganglah, tak ada jawab. Okey, ada soalan lain. Okey. Yang tu sebahagian ulama kata hasan. Sebahagian ulama kata hasan, nanti kita tengok Okey, sementara saya duk cari hadis ni, tuan-tuan boleh kemukakan soalan lain. Ya. Saya cari hadis mana saya dengar, maka terus kemukakan soalan. Ya. Ada yang kata Nabi pernah berdoa pada Allah dan doa itu tidak diterima oleh Allah berkenaan dengan jalan kubur. Jadi adakah hadis itu benar atau macam mana? Inilah jalanku. Dia ada katanya hadis yang tak, bila Nabi berdoa, doa itu
Yang tu wallahu alam saya tak ingat. Di dalam tafsirkan hadis ayat tu ke? Dia cakap adalah doa Nabi di mana bila Nabi berdoa Allah tidak makbulkan doa tersebut. Jadi itulah punca di mana manusia ni berpecah belah. Yang tu ada. Tak ada kaitan dengan ayat yang kita baca tadi, yang tu ada. Ya, tak apa. Masih. Ya. Ya. Oh, ya. 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 Tengok hadis ni. Internet pun lambat pula. Ya guys, terus. Ini berkenaan dengan semalam lah, tapi tak apalah. Soalan dia macam ni, lebih kurang status orang yang beramal soleh kan, kita nampak dia seolah-olah macam beriman kan, dan dia pula melakukan banyak amal soleh. Tetapi pada masa sama dia ada juga setengah ciri akidah yang tersasar lah. Ya. Contohnya orang macam ni macam mana kedudukan dia? Bukan kita nak menghukum saja untuk pengetahuan kita, untuk mengejar pada diri kita sendiri lah. Ada juga ciri-ciri akidah yang tersasar seperti macam tadi lah, yang mazhab dan sebagainya kan, ataupun yang lebih berat lagi. Jadi tapi pada hakikat kita nampak macam dia beriman pada masalah, tapi macam mana kedudukan orang itu? Ini bukan untuk membawa kan, untuk diri sendiri. Ya. Okey, hadis tadi sebahagian kata hasan, sebahagian kata dhaif. Ada yang siapa tanya ni, pakcik tanya tadi. Yang kedua, soalan apa tadi? Tentang Ya. Okey, faham soalan tu. Sebenarnya pertama individu ni sebut, dia tak sebut ulama. Cuba tuan-tuan cek balik video tu, dia kata kalau Rasulullah ke kanan Tok Guru ke kiri, dia sebut Tok Guru. Bukan dia sebut ulama. Jadi Tok Guru ni belum tentu jadi ulama. Belum tentu tahap dia, martabat dia sebagai ulama. Contohnya saya bawa ke kiri, Rasulullah bawa ke kanan. Saya bawa tu memang lari daripada Quran hadis. Tuan-tuan nak ikut saya ke sebagai Tok Guru? Kan ikut Nabi. Saya dah mengaji Quran hadis, sudah tentu saya lebih tahu daripada tuan-tuan. Tak boleh cakap macam tu. Pertamanya ayat yang dia sebut itu Tok Guru bukan Nabi. Tok Guru dia bukan ulama. Yang keduanya kita kena faham bahawa semua orang yang mengajak orang kembali kepada Quran hadis ni, semua orang pakai huraian ulama. Tidak ada individu yang ajak orang kembali kepada Quran hadis ni dia faham sendiri Quran hadis tu berdasarkan kepada andaian dia, bukan tafsiran para ulama. Itu yang kedua kena faham. Yang ketiga, imam 4 mazhab ni, imam pengasas mazhab yang 4 ni, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Mereka ni ajak orang kepada Quran hadis ke ataupun ajak orang ikut dia? Ajak orang ikut mereka? Betul jawapan tu? Pasti. Maknanya semua setuju mengatakan bahawa imam mazhab mengajak orang kepada Quran dan hadis. Jadi soalannya di sini, imam mazhab itu faham tak Quran dan hadis?
Dia lebih faham daripada kita kan? Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi lebih faham pada kita. Bila dia lebih faham pada kita, kenapa tak ajak orang ikut dia? Kenapa dia ajak orang ikut Quran dan hadis? Sebab tu, sedangkan dia faham Quran dan hadis lebih daripada orang lain. Sebab tu marinya kenyataan-kenyataan daripada imam mazhab kan, idza sahal hadithu fahuwa mazhabi. Apabila sahihlah itu hadis, itulah mazhabku. Maknanya dia sendiri nak ikut hadis dan dia ajak pengikut-pengikut dia supaya ikut hadis. Imam Hanafi kata apa? La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'rif min aina akhadnahu. Tak halal, tak boleh mana-mana orang yang nak berfatwa dengan pendapat kami kalau dia tak tahu kami ambil di mana, Quran ke ataupun hadis. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal kata khudhu min haitsu akhadhu. Jangan dia ikut Malik, Syafi'i, Auza'i, tapi ambillah sebagaimana yang mereka ambil. Imam Malik pula sebut apa dia? Kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku illa qaulun Nabi. Setiap perkataan boleh diambil dan boleh ditolak melainkan perkataan Nabi. Jadi maknanya yang ketiga, ulama-ulama yang empat ni faham sungguh Quran dan hadis. Dalam waktu yang sama dia kata jangan ikut kami, ikut Quran hadis. Semua ulama ni dia suruh ikut Quran dan hadis, bukan ikut mereka. Dan tidak dinafikan bahawa untuk memahami Quran dan hadis kita kena tengok huraian ulama. Bukan kita ikut ulama, kita ambil huraian mereka untuk faham hadis. Kita ambil pandangan mereka untuk faham hadis, bukan ikut mereka, dan mereka tak pernah suruh ikut mereka. Kita ambil pandangan, bukan kita ikut. Ambil pandangan untuk faham hadis. Hakikatnya kita nak beramal dengan hadis, kita nak ikut Nabi, kita nak ikut Quran. Cuba ambil huraian-huraian ulama. Tapi katanya kalau pandangan tak jalan ni dia bertinggalkan. Sebab itu Imam Syafi'i kata, "Idza ra'aitum qawli khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farmi qawli 'ala jidari." Kalau kamu nampak pandangan aku, buku aku, kitab aku bercanggah dengan hadis Nabi, ambil pendapat aku ni campak ke dinding. Hendaklah kamu mengikut hadis Nabi. Dalam satu riwayat yang lain Imam Syafi'i kata apa? Fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Sama ada aku masih hidup ataupun aku mati, aku tetap akan ikut hadis. Walaupun dia mengemukakan beberapa pendapat, beberapa pandangan, kalau salah dia kata ikut Quran hadis. Imam mazhab sendiri pun suruh ikut Quran hadis. Ambil pandangan, bukan kita ikut. Ambil pandangan untuk faham Quran dan hadis. Dan seterusnya saya nak sebut contoh yang dia bagi di antara penyokong-penyokong ini, bawa kemukakan hujah. Contoh dia bagi contoh, kita nak ikut Nabi kan nak ikut Tok Guru ni. Macam Nabi kahwin 9. Tok Guru kata kahwin 9 haram. Kalau nak ikut Nabi ikutlah kahwin 9. Tuan-tuan nak jawab apa? Jadi soalan yang mereka kemukakan ini memang keliru. Jadi golongan mana yang mengelirukan orang? Golongan mana yang mengelirukan orang? Kalau orang yang tak mengaji memang tak boleh jawab lah. Dia kata Nabi kahwin 9. Tok Guru kata sebenarnya kahwin 9 haram. Nak ikut Tok Guru ke nak ikut Nabi? Quran ada fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kahwin 2, 3, 4. Quran kata saja 4 lah. Maknanya kita ikut Nabi lah. Nabi mentafsirkan ayat ini, umatnya boleh 4. Banyak lagi kita nak hurai. Lepas tu mereka kaitkan yang Nabi kecil berdiri, ulama kata makruh. Kalau ikut Nabi lah kecil berdiri semua. Ulama kata kecil berdiri makruh. Sedangkan Nabi kecil berdiri ada alasan. Kita pun boleh kecil berdiri kalau ada keuzuran. Apa masalahnya? Jadi itulah maknanya tuan-tuan, kemuskilan-kemuskilan yang dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu ini untuk meragukan orang. Tiba-tiba bila orang dah ragu, pening kita jawab, tengok demo ni lah yang memecah belahkan masyarakat. Golongan inilah yang meragukan orang. Padahal mereka yang menimbulkan keraguan di dalam masyarakat. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita bagi orang yang nak mengaji berdasarkan kepada dalil, kepada hujah dan fakta ini, kita jelas hak mana golongan yang boleh bawa dalil Quran hadis yang nak ajak orang kepada Allah dan kepada Rasul, dengan golongan yang nak ajak kepada kumpulan masing-masing. Boleh nilai? Dan Allah Ta'ala bersebut dalam ayat yang kita baca tadi dalam mukadimah kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi.
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.